Okay, Assalamualaikum. Salam Sabtu 11 Disember 2021. Sekarang jam 2:55 petang. Okay, minggu lepas kita cerita pasal Fibo retracement. So dalam cerita Fibo retracement tu ada satu benda yang dia agak menarik lah. So, macam saya guna Fibo ni, dululah saya guna Fibo ni lebih kepada nak mencari projection. Projection maksudnya kalau kita ada satu pattern, kalau saya panggil dia lokasi tumpang naik lah. Kita ada satu kaki naik, lepas tu dia berhenti, kemudian turun. Turun ni adalah orang panggil dia retracement, pullback. Kemudian harga berjaya tembus balik high yang sini. Jadi sepanjang kenaikan ni nanti kita boleh buat anggaran berapa tinggi dia boleh pergi, ataupun kita fokus, ataupun senang panggil projection kan. Kita nak project, okay, kalau dia break atas ni, berapa tinggi yang kita nak buat target. Dengan syarat dia lepas lah. Kalau kata dia lepas, dia masuk balik, turun balik, tembus bawah ni dah tak kira lah. Sebab tu lokasi tumpang naik saya selalu lukis jenis yang macam ni. Ada jenis yang macam ni gila-gila ni, lepas tu tembus. Ataupun dia orang panggil flag pattern, flag ataupun pennant, ada panggil triangle, ascending triangle ke. So benda-benda tu asalkan dia break saja, ada satu kaki naik, ada turun. So kalau dia berjaya naik dan kalau dia masih lagi melebihi aras ni, dan kita boleh buat jangkaan lah berapa jauh dia boleh pergi. Dalam Fibo yang untuk buat projection ni, dia ada dua. Kita boleh guna Fibo retracement yang kita dah buat minggu lepas tu, dan gunakan dia punya yang lebihan extension tu nanti. Ataupun kat sini trading view dia ada panggil trend base Fibo, bukan trend base Fibo extension. Okay. Cuma untuk trend base ni dia panggil dalam trading view trend base. Kalau chart Nexus dia panggil projection, tak salah. Dia banyak nama, tapi cara guna dia mungkin lain sikit, sebab dia cara tarik untuk yang projection ni biasanya kita akan buat lebih kurang macam ni lah. Ni paling rendah, ni paling tinggi, lepas tu kat mana dia turun, dan kita akan project beberapa dia punya jarak lah. So semua nombor ni pun masih nombor Fibonacci. So untuk hari ni saya nak cerita pasal projection yang saya gunakan, dan saya rasa benda ni dia sebenarnya ikut kepercayaan lah orang tu. Dia kalau jadi tu maksudnya, kalau sentiasa pakai tu menjadi, at least lah kalau 10 kali pakai mungkin 7 kali jadi, 6 kali jadi, tu kira dia bukan teknik dia betul, sebab dia pandai pilih chart. Cerita dia, kalau saya tunjuk chart yang macam ni, memang jelas sedang menaik pada ketika ni lah, masih menaik kan. Ni pada ketika aras ni kalau ditunjuk saja, pakailah apa teknik pun, rahsia ke whatever lah kan, semuanya jadi. Awak nak pakai indikator tujuh keturunan simpan tak habis ke, apa sajalah, asalkan kalau chart ni sedang menaik, tunjuklah apa saja, semuanya jadi. MACD bersilang pun jadi. Awak nak guna, saya kalau guna waktu ni lah, waktu chart di tengah naik ni, pakai lower time frame terbaik, memang terbaik lah, sebab daily dia sedang naik. Berbalik pada Fibo tadi, semakin ramai yang percaya, insyaAllah dia jadi. Dia bukan percayalah, dia kena biasakan je lah. Biasakan. Contoh macam kita bawa kereta, kita belajar dulu kena pegang dua steering kan. Tapi bila dah lama-lama dah pandai, takkan kita nak pegang dua, kena pegang sebelah je lah, ujung jari je. Boleh. Siap boleh buat U-turn pakai satu jari je. Untuk kali ni saya nak gunakan konsep target one to one. Maksudnya kalau kita nampak ada satu kenaikan, dia turun. So kalau dia berjaya break, saya nak kira target dekat atas tu. Untuk konsep yang itu, dia sama macam untuk area sini. Fokus kat area sini dulu.
Untuk yang itu, konsep dia sama macam kita ukur one to one kalau kita menggunakan jarak. Jadi untuk gunakan jarak, paling senang, katalah saya boleh lukis kotak. Jadi ini paling tinggi, ini paling rendah. So, maknanya ni range lah. Jadi saya boleh copy dan gerakkan kotak ni. So targetnya nanti dekat sini lah. Dekat sini. So ni biasanya kita panggil one to one. Dia tak semestinya lukis kotak, awak nak pakai garisan boleh. Contoh macam ni kan, hujung dengan hujung. Lepas tu ambil garisan ni, bawa ke sini. Dan garisan ni bawa ke sini. Sama je lah. Okay, kalau kotak ni satu lagi, saya nak buat, okay, ini daripada satu punya range, kita target 1x1, 1x2. Kalau yang ketiga, mana 3 kali kotak, 4 kali kotak, dan seterusnya lah. So kalau kata malas nak lukis macam tu, boleh gunakan Fibonacci extension ni, tapi kena lukis sebalik. Okay, ambil dari hujung sampai hujung. So kita besarkan. Maksudnya saya ambil dari hujung sini sampai paling rendah dia turun, dengan syarat ini kita membayangkan dia satu kaki naik. Lepas tu turun. Okay. Dan macam biasa, support resistance. Bila resistance ni bocor, so kalau kata dia tak masuk balik, kalau masuk sekali pun kita masih anggap ni resistance. Bila dia dah bocor naik atas-atas, so ni akan jadi support balik lah. So selagi dia tak jatuh balik dalam support ni, target kita akan 1 ni, sepanjang ni. So ini sebenarnya adalah kotak yang kita lukis tadi. So one to one. Okay. Cuma yang bagusnya bila guna Fibonacci ni, kan dalam tempoh jarak antara one to one ni, 100 ke 200 ni, kan kita ada beberapa nilai Fibo dalam tu. Jadi kita boleh gunakan nilai-nilai Fibo tu untuk buatkan target 1, target 2. Contoh macam ni kan, kalau kata kita buat 161.8 sebagai target 1, okay, sampai. Okay, kemudian target 2, sampai. So, sepanjang naik ni kita ada 2 target. Tak adalah kita letak satu je kan. Macam kotak tadi pun boleh juga buat. Contoh saya buat kotak, lepas tu saya buat tengah. Nanti kita gerak je lah. Okay, yang kalau kotak ni naik ke atas nanti, pertengahan ni target 1, yang tinggi kotak ni target 2. Okay. Kemudian mungkin tanya, kenapa tak tarik dari sini sampai bawah ni je? Kenapa tarik sampai sini? Bukan tak boleh. Boleh. Cumanya bergantung pada kita punya sudut pandang. Kalau kita nak long, lama, maksudnya lebih lama, bolehlah pakai panjang-panjang macam ni. Tapi kalau kita cuma mungkin nak swing jangka pendek kan, tak nak lama-lama, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, ataupun orang kata nak cepat lah, breakout ni orang kata nak cepat kan, kita boleh gunakan cuma aras yang sini saja. Cerita dia, janji sampai ke tak? Tak guna kita tarik jauh-jauh. Hanya cat ni saja yang sampai. Cat lain semua tak sampai. So, kita mulakan dengan jarak yang pendek dulu. Sentiasa tak benda ni berjaya berlaku? Tak. Juga sebab konsep yang ini, kita cuma nak membayangkan sampai target. Contoh macam cat ni kita dah nampak dia naik ke atas dah. Tapi bayangkan pada ketika ni lah kejadian ni, dan kita nampak, oh dia dah berjaya breakout. Kalau saya tak cerita pasal nak entry dulu ke apa semua, ni cuma nak ukur jarak je. So, kita dapat breakout, dan kalau memang kita dah belajar support resistance, bila resistance bocor, nanti area yang dah bocor tu akan jadi, kita akan jadikan dia sebagai support. At least pada ketika kita nampak ni, kita dah boleh beri bayangan, okay, ada 2 area yang kita akan jadikan dia sebagai target. So, kemudian kita cuma follow up dengan kita punya stop loss lah. Ini kalau saya cerita, contohlah okay, ni pun boleh jadi triangle. Ini ada orang kata mungkin cup and handle kecil. Ini naik, okay, sini
breakout, first pullback. Okay. Maksudnya target yang kita cuba bayangkan sebelum kejadian ni dah sampai. Ini cukup sekap pendek-pendek ni je. Boleh tak kalau saya nak buat kat sini bang? Naik, turun, naik. Okay, saya nak pakai kat sini. Boleh, tak ada masalah. Semakin kecil, maksudnya dia target dia semakin kecil lah. Okay, kita besarkan. Contohlah pada ketika kita nampak ni break. Okay, saya nak target RM2.35 dengan RM2.10. Okay, ni cerita sampai lah. Okay, sampai sini nak buat apa? So dah sampai target, boleh lah take profit. Dia nak naik lagi ke? Terpulang pada dia lah. Maksudnya kita boleh buat benda yang sama. Okay, ni nampak dia break. Okay, ni paling tinggi. Boleh buat target, tak ada masalah. Ni sampai sini. So ingat, setiap kali kita buat, kita bukan mengharapkan pada target ni sampai saja. Tadi ada syarat tadi, di mana kalau kata ini area resistance bocor, naik, tapi dia masuk balik. Dia kawasan sini dah tak jadi, supportnya dah bocor, dia dah jadi resistance sekali lagi. So kalau dah jadi macam ni, yang ini kemungkinan besar takkan sampai dalam masa yang terdekat. Mungkin lambat lagi ataupun mungkin tak sampai langsung. Tapi dalam kes ni, kenapa saya tunjuk chart ni sebabnya, okay, kita katalah kita masuk sini, dia keluar. So kita pun keluar. Lepas tu dah tak nak masuk. Dalam tempoh dia dalam sebulan lebih ni, dia kona, dia pergi juga tempat dah. Sini. Dia pergi juga ke situ. Lepas tu semua orang tahulah apa jadi. Seterusnya, boleh tak kalau kita nak gunakan dia semasa menurun? Pun boleh. Tak ada masalah. Contoh yang ni paling rendah. Ni. So nak pakai sini saja. Okay, contoh. So kita untuk turun ni, saya jarang kata one to one lah. Jangan kata tadi naik one to one, turun kena one to one. Mungkin boleh, mungkin tak. Cuma sebab kita tahu naik ni memang lama. Turun tu pun boleh lama. Boleh laju macam ni. Boleh berbulan-bulan. Tapi kalau kata nak, orang kata nak cuba-cuba nasib lah. Okey, area sini tunggu, area sini tunggu. Ni macam ni boleh lah. Adalah juga kaki-kaki yang lain melantun . Okey. So untuk testing, kita boleh guna by random lah. Buka lah mana-mana chart. Dan boleh cuba sendiri. Kita ambil yang chart yang memang menaik lah. Senang sikit cerita. Okey, contoh area sini. Ini satu kaki naik, turun. So saya nak buat. Memang sampai lah. Chart dia sebelum menaik kan. Okey, kita ambil sini. Sini. Tak apalah, sampai lah. One to one tu sampai. Okey, ni kita balikkan. Okey, sampai jugalah. Nanti boleh guna. Buat buka je mana-mana chart. Dia awak akan rasa macam janji jelas nampak lah. Ini pun ada. Boleh buat. Yang ini sebab daily dia terlampau dekat. Mungkin boleh pakai dekat lower time frame lah kalau nak. Kalau kita ambil contoh lain yang ni. Untuk area sini pun boleh. Sini nak ambil semua pun boleh. Contoh. Sini. Balik. Sini awak nak ambil. Tak payah. Ambil sini lah. Resistance. Okay, so kalau dia breakout, target yang ni. Lebih tu terpulang. So saya nak tunjuk satu chart. Tapi nantilah ini. So kita ambil sini sampai sini. Okay, so ni untuk jarak one to one. Dia dah sampai. Dia sampai 2 kali untuk ambil profit. Kemudian turun dan turun tak ingat. Ada lagi tak? Jadi kalau kita buat projection, kita bukanlah nak sampai macam ni kan. Tepat-tepatnya. Canggih ni. Tepat.
Saya kalau boleh nak dia lebih sikit. Kalau tepat-tepat ni, kadang-kadang kalau tepat kita letak sell tu order untuk jual pun belum tentu boleh match pun. Tapi gaya dia memang sampai jugalah untuk one to one. Cuma bila kita guna yang Fibonacci yang macam ni, one to one tu senang kita buat kotak tadi kan, tapi sebab dia ada satu lagi target yang kat bawah ni macam ni. Dalam tempoh perjalanan dia naik ni kita ada 2 target yang mana kita boleh letak. Itu ni saya dah pernah buat, jadi saya cuma ulang balik je lah. Untuk yang terakhir, saya guna tak Fibonacci dekat saya punya trend cycle? Ya, saya guna. Terutama sekali untuk mendapatkan target ni. Jadi kalau kita perhatikan ketika dia breakout, saya gunakan konsep yang sama macam yang dilukis tadi. Jadi saya ambil pada candle breakout ni paling tinggi dan saya tarik paling dekat stop loss ya. Dan itulah targetnya. So apa yang awak nampak target ni adalah one to one daripada candle breakout ni, tapi dia punya low ni saya gunakan stop loss daripada sini. Inilah targetnya. So ini contoh yang ni bukan benda baru. Benda ni memang dah dibuat sejak daripada trend guide lagi. So kalau awak tengok trend guide, contoh area sini ya. Sekejap, ni kita tutup. Tak kisahlah dia kena breakout lah. Breakout. So apa yang awak nampak ni, ini adalah Fibonacci, di mana target 4 adalah one to one. So bawah ni saya gunakan, kalau tak salah saya start daripada lupa pula, 38, 50, 61. Okey. Maksudnya 38, 50, 61 dan ini yang one to one tu lah. So konsep yang sama ni, daripada saya letak banyak-banyak 4 untuk trend guide, jadi saya cuma ambil satu saja. Dan saya pernah buat penerangan ni dulu masa saya jadikan trend cycle ni. Daripada 4 target tu saya cuma jadikan dia satu je lah. Tak payah pening kepala lah banyak-banyak. Cuma trend guide tu dia problem dia, waktu ketika dibuat tu saya tak dapat nak control dia. Sebab kalau dia tak ada target nak suruh dia berhenti. So benda tu dah diselesaikan dalam trend cycle, di mana bila keluar target dia berhenti dan kita ada next cycle. Trend guide tak ada. Sebab tu nama sekarang ni trend cycle. Dia ada cycle, ada breakout, ada target, breakout, ada target, breakout, ada target. So itu saja cerita minggu ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.